Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, kepada Allah. Ada ramai sahabat kita semalam, dia ingat dia boleh masuk bulan Ramadan tapi tak dapat. Allah ambil nyawa dia semalam, akhir bulan Syaban ramai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ramai yang dah kembali sebelum sempat masuk dalam bulan Ramadan. Kita alhamdulillah syukur dan kita doa supaya Allah Ta'ala bagi peluang lagi dan lagi untuk kita terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bulan Ramadan ini bulan yang sangat hebat, bulan agung dan bulan barakah. Batu marilah malam ni kita nak hayati apa kita nak buat dengan Ramadan. Berdasarkan apa yang diajar oleh Nabi SAW. Ada apa dalam Ramadan? Ini satu persoalan. Tuan-tuan, ada satu hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah. Dia kata Nabi SAW, bila hujung Syaban masuk Ramadan ini, Nabi akan bagi ceramah dia kat kami. Nabi akan sampaikan ceramah supaya kami ni faham kelebihan dan juga apa nak buat dengan Ramadan Al-Mubarak. Ada satu hadis yang riwayat oleh Salman Al-Farisi. Dia kata, Nabi berceramah dekat kami. Nabi kata, Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innahu qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Yang pertama Nabi ingatkan kepada kita, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Ramadan yang menjelang kepada kamu ini bulan agung, bulan penuh barakah. Ini satu persepsi, kita kena bina persepsi dulu tuan-tuan. Persepsi kita tentang Ramadan ni biasanya, orang dulu-dulu yang jahil-jahil, yang jahil lah, yang alim-alim lah, yang jahil. Bila sebut saja bulan Ramadan, Allah tak boleh makan. Bila sebut saja Allah dagalah kita. Persepsi dia dibina di atas dasar tu. Allah tak bestnya. Ini persepsi salah. Orang soleh, orang warak, orang alim sepanjang zaman, bila nampak Ramadan, Masya Allah, pahala banyak. Lepas tu Nabi sebut awal-awal, bulan agung, bulan hebat. Yang hebat bukan Syawal, bukan Muharram, bukan Januari, Februari. Yang hebat ialah Ramadan Al-Mubarak. Yang kedua, mubarakun. Bulan penuh dengan barakah. Pahala di sana dan di sini. Kita tidur pun dapat pahala. Tuan-tuan, kita datang masjid dapat pahala. Baca Quran dapat pahala. Zikir dapat pahala. Sedekah dapat pahala. Pahala di mana-mana. Subhanallah. Ini bulan barakah. Dan Nabi pun kata, Ja'alallahu siyamahu faridatan. Bulan ni Allah Ta'ala jadikan puasa di siang hari sebagai satu kefarduan. Allah fardukan puasa, ingat. Ibadat utama bulan Ramadan, puasa di siang hari. Tuan-tuan jagalah puasa bagi elok-elok. Sebab puasa ni penuh sahabat Nabi tanya. Ya Rasulullah. Dia tanya Nabi. Saya nak buat satu amal, yang amal tu pahala banyak. Apa amalan dia? Jawab Nabi, alaika bis-siyam fa inna la idlalah. Puasalah. Kerana puasa itu tiada tolok dan bandingnya.
Pahala tuan-tuan ibadat lain sudah ada skema dia. Limit ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi puasa tak ada limit, unlimited. Dan Nabi sebut, kullu amal ibnu Adam lahu illa siyam. Fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal anak Adam sudah ada skema dia. Pahala yang ditetapkan oleh Allah. Malaikat puasa itu ibadat yang paling ikhlas untuk aku. Akulah yang akan menentukan. Malaikat catat puasa tak puasa je. Malaikat catat puasa dia buat apa? Dia jaga mata, dia jaga telinga, dia jaga markahnya Allah bagi. Subhanallah. Ulama sebut kenapa pahala puasa besar sangat? Sebab puasa ni ibadat paling panjang. Lama tuan-tuan, 30 hari. Puasa ni mula daripada imsak sampai maghrib. Lama. Semayang kejap je. Tuan-tuan buat ibadat lain. Umrah kejap je, 2 jam je ibadat umrah. Ibadat haji 5 hari. Ibadat haji kan. Itu pun selang-selang. 1 hari duduk saja di Arafah. Lepas tu hari lain pergi melontar kan. Hari lain duduk saja, tidur bangun balik zikir apa semua. Pergi melontar, duduk di Mina. Lepas tu balik tawaf saya habis. Ayah, umrah dia ada lagi sekejap. Ni ibadat Ramadan 29 hari kurang-kurangnya. Lepas tu tuan-tuan bulan Ramadan pula panas. Lama. Kemudian ulama sebut salah satu sebab pahala besar. Sebab ibadat yang mulai Lailatul Qadar dapat bonus 1000 bulan pahala. Dosa diampunkan. Doa dimustajabkan. Didoakan oleh para malaikat untuknya. Subhanallah. Tuan-tuan, ini kelebihan Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, Nabi pesan, nombor satunya, masuk bulan Ramadan, selain puasa, sebelum qiyamul lail, target Lailatul Qadar. Kemudian Nabi pun kata lagi, wahuwa syahrul muwasat. Ramadan ni bulan untuk membantu orang. Muwasat ni bahasa kita ni simpati, empathy, suka tolong orang. Ramadan ni tuan-tuan, sebab tu kita ada yang namanya zakat fitrah, tolong orang. Ramadan ni tuan-tuan kita bagi iftar, tolong orang. Tuan-tuan masuk Ramadan ni salah satu perasaan yang pertama hari ni buka puasa, tuan-tuan rasa syukur sangat boleh makan. Dan tuan-tuan rasa Allah, aku berapa sehari tak makan, lapar dahaga. Macam manalah orang Palestin, tak makan lama mana dah tuan-tuan. Orang Palestin tu apa dia makan pun tak tahu. Israel sekat, Mesir sekat, tuan-tuan, kiri kanan depan belakang. Orang Islam tuan-tuan boleh doa saja. Tapi orang kafir bertindak menyekat bekalan kepada orang Islam di Palestin. Orang munafik membantunya. Munafik dengan orang kafir ni sama, berganding bahu untuk menyekat bekalan sampai kepada orang Islam di Palestin. Allahu Akbar, sedihnya tuan-tuan. Kita makan tadi nasi ayam tuan-tuan kan. Nasi dengan ayam kan. Orang sana belum tentu lagi boleh makan nasi, boleh makan roti. Apa dia makan pun tak tahu. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf? Nabi Yusuf ni satu-satunya Rasul yang menjadi menteri. Tuan-tuan, Nabi Daud jadi raja. Nabi Sulaiman jadi raja. Nabi Muhammad jadi raja. Pemerintah. Pemerintah mutlak, tuan-tuan. Tapi Nabi Daud dia tidak pemerintah mutlak. Dia hanya menteri kerajaan. Jadi raja masih lagi bukan orang Islam. Tapi dia percaya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dia lantik. Raja Mesir lantik dia jadi menteri yang jaga ekonomi. Dia jaga sumber-sumber makanan. Lepas tu Mesir tuan-tuan dia ada beras tempatan. Dia beras import tak boleh masuk. Tempatan semua. Dia ada tuan-tuan gandum tempatan. Bekalan makanan walaupun 14 tahun Nabi Yusuf tuan-tuan. 14 tahun punya takbir. 14 tahun makanan cukup. 7 tahun kemarau, 7 tahun tak kemarau. 14 tahun makanan stok Mesir cukup. Hebatnya. Habis apa rahsia Nabi Yusuf? Nabi Yusuf masuk pejabat tuan-tuan, banyak berpuasa. Dia tak macam menteri lain makan mewah-mewah kan. Dia tak ada. Dia masuk-masuk tuan-tuan, dia tak makan hotel, dia tak makan jamuan besar-besar tak. Dia masuk-masuk, dia puasa. Pegawai dia terkejut. Sebab, menteri puasa, kau puasa. Bukan kata ni hari-hari, boleh katakan dia puasa. Lalu, bila meeting menteri-menteri ni, tuan-tuan, pakak tanya, tak makan Yusuf? Saya puasa.
Jadi pakak tanya, ya Yusuf lima tajuk wa fi yadaka khazainul ard. Wah Yusuf, kenapa kau puasa? Padahal kau memegang khazanah bumi Mesir. Menteri Ekonomi, Menteri Sumber Pertanian. Kan? Kenapa puasa? Kau lah yang menentukan hala tuju pertanian ekonomi Mesir. Jawab Nabi Yusuf, inni akhafu an ashba' wa ansal ja'i'. Aku takut kalau aku kenyang, aku lupa rakyat yang kebuluran. Oh tuan-tuan, kalau nak lantik menteri jaga sumber makanan, pastikan dia kuat puasa sunat. Menteri jaga ekonomi tanya dia, awak puasa sunat Isnin Khamis? Tak puasa tak payah. Kan? Orang-orang yang rajin puasa, dia akan rasa derita orang-orang yang tiada makanan. Kan, insyaAllah. Ini rahsia Nabi Yusuf AS. Dan kita pun macam tu lah tuan-tuan. Bila puasa kena rasa, Allahu Akbar, aku dapat makan tadi, Alhamdulillah. Tuan-tuan sebut Alhamdulillah. Zahabat dhama, wabtallatil uruq, wasabatal ajru insyaAllah. Satu doa Nabi aja, bila dah masuk air je, zahabat dhama, hilang dah dahaga. Kan? Wabtallatil uruq, dan kerengkung aku dah basah. Wasabatal ajru insyaAllah, yang kekal hanyalah pahala insyaAllah. Syukurnya boleh makan. Orang beriman tak kisah makan apa pun, asal masuk air pun Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Tuan-tuan, ini bulan muasat. Sebab tu Nabi SAW bulan Ramadan ni, tuan-tuan, Nabi ada ladang kurma. Nabi ada ladang tu, ramai orang kita silap. Dia kata Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad bukan miskin. Allah bagi kat Nabi Muhammad, dia tak bagi gaji. Dia bagi ghanimah. Bila Nabi perang, harta rampasan perang 1/5 boleh Nabi ambil. Tapi Nabi tak ambil. Kan? Nabi ni hak dia, bila berlaku perang, menang perang ni, rampas kebun Yahudi apa semua, 1/5 boleh bagi kat Nabi. Tuan-tuan, jadi Nabi ada kebun. Kebun tamar Nabi ni buahnya sangat cantik, sangat baik. Tapi Nabi tak pernah jual. Malahan bukan tak pernah jual. Nabi setiap kali dia ambil buah tamar tu, nak buat balik rumah, dia akan agih pada orang dulu. Agih-agih. Yang baki di bawah tu, yang terpenyek-penyek bawah, baru balik bagi kat isteri dia. Sayang inilah baki buah kurma. Kalau tuan-tuan, mesti bini mengamuk. Bagi orang dulu, kemek, kemetot, kemenyet, semua bagi aku. Marah bini kan. Tapi Nabi SAW tak, dia bagi kat orang. Kata sahabat Nabi, kanan Nabi SAW jawada. Nabi ni sangat pemurah orangnya. Wa ajwadu fi Ramadan. Tapi paling pemurah dalam Ramadan. Kari'il mursalah. Seperti angin puting beliung bertiup. Habis korma, tengok tinggal berapa biji bagi kat ni. Hebatnya Nabi SAW. Itulah syahrul muwasat. Wa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan ni kata Nabi, rezeki orang beriman bertambah. Jangan takut nak bersedekah. Allah tambah rezeki. Jadi nak buat apa kalau rezeki banyak? Inilah tuan-tuan. Nabi suruh kita buat iftar. Salah satu ibadat, saya dah sebut tadi, nombor 1, puasa siang hari. Nombor 2, kita buat ibadat apa? Iaitulah qiyamul lail. Nombor 3, muasat, tolong orang. Nombor 4, Nabi kata, iftar. Buat iftar. Tadi saya bilang, tengok tadi, rasa-rasa dalam dekat 300 orang dia kot. 400. Ada 400 orang. Tuan-tuan tahu untung siapa buat iftar hari ni? Ada berapa untung? Ada orang kata untung apa Ustaz? Saya pun tak sempat makan, ayam dah habis. Tuan-tuan, Nabi kata man fattara sha'imah. Siapa bagi makan orang buka puasa, yang pertama pahala dia kana maghfiratan lidzunubi. Allah ampunkan dosa dia. Lagi ramai orang datang, lagi banyak dosa kita didelete. Tuan-tuan yang datang malam ni semua wali-wali ke? Rasa wali ke? Tak ada dosa. Sebelum ni ada dosa tak? Kita ni tuan-tuan yang laki-laki, dosa apa banyak orang laki-laki? Dosa mata lah. Saya baru minggu lepas tuan-tuan, saya pergi pejabat mufti wilayah Persekutuan. Jumpa mufti okey. Tuan-tuan kan? Duduk kat pejabat mufti, orang turun. Masalah bila saya pergi kat Botanical Garden. Turun. Daripada pejabat mufti tu, pergi parking dekat Botanical Garden tu tuan-tuan. Kat situ naik taksi air. Water taxi. Bila naik water taxi okey lagi. Pusing Putrajaya kan tasik. Habis.
patah balik parking. Bila parking taksi, saya tadi awal, parking taksi pukul 12 tengah hari. Masa tu pelancong luar negeri sampai banyak. Allahu Akbar. Nak lepas daripada taksi, bot tu sampai ke kereta saya, terpaksa lalu depan pelancong-pelancong. Tuan-tuan, pelancong daripada Cina. Bajunya ketat, sendat, padat, melekat, malah terangkat nampak pusat. Kita tengok, ya Allah tuan-tuan, adakah itu nikmat atau itu adalah maksiat? Tuan-tuan kan? Tak tengok rugi, tengok dosa macam tuan-tuan. Pejam mata sebelah, lagi clear. Astagfirullahalazim. Jadi tuan-tuan, pejam mata dua-dua, takut langgar dia. Nak diuntah. Tuan-tuan. Ramai pula, semua pelancong lebih kurang je kan. Duit tak ada tapi sampai Malaysia. Jangan ambil tuan-tuan, baju pun tak cukup. Duit cukup-cukup beli tiket kapal terbang je. Baju tak cukup tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Itulah dosa kita orang lelaki-lelaki. Dan seorang perempuan, orang perempuan dia mengumpat. Kan? Dia tengok kat perempuan tadi. Lepas tu dia kutu. Apalah punya Cina ni. Apa. Lepas tu dia tarik telinga suami dia. Bukan bini saya lah. Bini tuan-tuan kan. Bini tuan-tuan. Dia tarik telinga suami. Abang tengok ke tadi kan. Allah tak pasal. Suami kata manalah aku tengok. Tadi tak perasan kau cakap. Aku tengok kan. Allah Akbar. Macam-macam tuan-tuan. Dosa di mana-mana tuan-tuan kan. Astagfirullahalazim. Sebab tu peluang untuk tuan-tuan delete dosa. Ni tuan-tuan, delete dosa. Nombor 2, itqu raqabah. Merdeka seorang hamba. Pahala merdekakan seorang hamba. Ada seorang ulama terjemah itqu raqabah ni makna dia akan merdeka dari azab neraka. Seorang ulama terjemah itqu raqabah, merdeka seorang hamba. Kita tak ada hamba, tapi dapat pahala merdekakan hamba. Yang ketiga, wa kana lahu minal ajri mithla ajrih min ghairi an yunqas min ajri syai'. Pahala akan dibagi sama banyak dengan jumlah orang yang berbuka. Hari ni siapa yang buat iftar hari ni untung 400 masuk akaun dia. Dengan tidak diambil dari orang yang berbuka. Pahala ekstra bonus Allah bagi. Untung tak tuan-tuan? Tuan-tuan suka buat kenduri hari raya. Kan jamu hari raya ni tuan-tuan, dia pahala biasa. Bukan extraordinary. Tuan-tuan jamulah sate ke apa ke tuan-tuan, dia biasa pahala memberi makan, ada pahala. Tapi tidak macam pahala bulan Ramadan ni. Saya dah sebut tadi dah 4 pahala. Tuan-tuan, dah 4 dah ni. Tuan-tuan buat jamuan buka puasa, pahalanya ada satu lagi yang paling hebat. Apa dia? Nabi kata man asba'a sha'ima kana maghfiratan lidhunubi wasaqahu min haudi wasaqahu min haudi syarbatan la yadhma hatta yadkhulal jannah. Ya, siapa memberi makan kenyang pada orang buka puasa. Macam hari ni kenyang tak tuan-tuan? Kenyang. Alhamdulillah. Siapa mengenyangkan orang buka puasa akan menjadi asbab dosanya diampunkan. Dan Allah akan memberi minum kepadanya air kolam Kausar aku. Ada hadis lain Nabi kata, man saqa sha'ima saqahu Allahu min haudi syarbatan la yazma hatta yadkhulal jannah. Siapa memberi makan dan memberi minum pada orang buka puasa akan diberi minum air kolam Kausar di padang mahsyar, sekali minum tak dahaga sampai masuk syurga. Ada sahabat Nabi angkat tangan, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bis-sha'im. Ya Rasulullah, bukan semua kami mampu, ya Rasulullah. Sahabat Nabi tuan-tuan kalau miskin-miskin sungguh, dia rasa terkilan tak mampu. Nabi kata yu'tillahu hadzal sawab liman yufattiru sha'iman ala tamrah au madqati laban au syarbati ma. Nabi kata jangan bimbang. Allah bagi walaupun hanya kamu bagi sebiji tamar saja atau seteguk susu saja ataupun hanya seteguk segelas air saja. Allah bagi kalau itu yang kamu mampu. Tapi tuan-tuan janganlah pula tuan-tuan datang bawa air mineral longgok benong situ. Tiap-tiap petang tuan-tuan demand nasi ayam, nasi Arab. Lepas tu hantar ni je tak nak bagi duit. Jangan, tuan-tuan bukan tak mampu kan. Jadi kita sama-sama tuan-tuan. Saya dipahamkan pesurau ini tiap-tiap hari 400. Tuan-tuan. 400 kalau satu kepala
Berapa ringgit kita agak-agak. Kalau 10 ringgit dapat 1,000 satu hari. 6,000. Kita punya anggaran 6,000 kali 30 berapa tuan-tuan? Ratus ribu. Tuan-tuan jangan buat pelik pula. Banyaknya. Banyaklah kita nak jamu orang ramai-ramai. Tuan-tuan bajet masjid surau bulan Ramadan ratus ribu. Untuk jamu orang makan. Yang makan tu siapa? Kita. Kita jamu kita sama kita. Hari ni kita buat iftar, kawan makan, masuk akaun kita. Esok kawan buat iftar, masuk akaun dia pula. Sama-sama. Jangan lepaskan peluang. Okey tuan-tuan? Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Nabi pesan lagi, bulan Ramadan ni tuan-tuan, antara kehebatan dia, pahala ibadat fardu Allah up jadi 70. Pahala ibadat sunat Allah up jadi fardu. Man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa. Siapa tunai ibadat fardu, pahalanya 70. Subhanallah. Wa man taqarraba fihi biqaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa tunai satu ibadat sunat bulan ni, pahalanya macam dia tunai pahala ibadat fardu bulan lain. Tarawih sunat 2 rakaat dapat pahala macam 2 rakaat subuh. Tuan-tuan pergi tunai ibadat umrah sunat. Pahalanya Nabi kata al-umrah fi Ramadan. Umrah bulan Ramadan ni pahala dia sama seperti hajjah ma'i. Menunaikan ibadat haji bersama dengan aku. Hebat tak tuan-tuan? Allahu Akbar. Sedekah bulan Ramadan Allah pahala. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ingat pahala melimpah ruah. Kemudian apa lagi ibadat tuan-tuan nak buat? Nabi pesan kat kita banyakkan sedekah. Sedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi kata afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan jangan lenggang kangkung datang ke masjid surau. Bawa duit, tabung-tabung untuk tuan-tuan transfer masuk ke akaun akhirat disediakan. Depan pintu ni tuan-tuan ada tabung Seriti. Untuk Seriti Darul Amilin Kuala Selangor. Tu ada tu yang nampak tu kan. Yang depan ni tabung program surau. Tuan-tuan, jangan lupa. Jadi tuan-tuan, sedekah ni bulan biasa, RM1 Allah bagi sebanyak 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah kata bandingan pahala yang Allah akan bagi pada orang yang infak sedekah di jalan Allah ni macam satu orang tanam sebiji benih. Tanam padi, maka tumbuh daripada satu pokok padi 7 ranting, 7 tangkai. Satu ranting, tuan-tuan, daripada 7 ranting, keluarlah satu ranting 100 biji. 700. Allah lipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendaki. Lepas tu tuan-tuan, kalau nak bagi pelaburan yang besar, pahalanya, keberuntungan dunia akhirat, masukkan dalam tabung. Tuan-tuan, Seriti Kuala Selangor ni tuan-tuan, kita setengah kumpul duit untuk naik bangunan. Saya bawa tabung ni dah berapa kali Ramadan baru dapat kumpul 96,000. Kita nak cari duit 1.5 juta. Tuan-tuan. Baru ada 96,000. Bawalah tabung. Terlepas tuan-tuan kutip dapat 30,000. Belum 30,000 kan. Jadi tak cukup. Jadi kalau tuan-tuan nak bangunan budak-budak belajar, tuan-tuan bagilah sumbangan. Sebab kita insya-Allah budak-budak di situ buat apa? Baca Quran. Hafal hadis. Budak-budak tu belajar. InsyaAllah orang yang bagi infak akan dapat pahala. Jadi tuan-tuan nak keluar nanti tengok dulu, masukkan insya-Allah. Itu orang panggil transfer. Kan tuan-tuan. Itu tukar ke akhirat dalam bentuk pahala. Jangan pula tuan-tuan asal derma je RM1. Asal RM1 itu derma. Tuan-tuan tukar. Biarlah derma tu banyak supaya kita dapat pahala yang lebih banyak. Jadi tuan-tuan jangan lupa Ramadan bulan sedekah. Bulan ini bulan lipat gandakan. Tuan-tuan, infak kita ke jalan Allah Ta'ala. Yang disebut dalam hadis tadi, Nabi SAW, Ramadan ni macam putih beliau. Dia punya bersedekah ni.
Habis, tuan-tuan. Tamar habis satu keluarga, habis bagi. Tuan-tuan kan. Sebab apa? Sebab suka pahala. Rugilah orang yang ada duit banyak tapi pahala tak banyak. Yang senang waris dia. Untunglah bapa aku mati. Dalam akaun 1 juta, bapa sengsara akhirat. Terkapai-kapai bapa tak ada duit di akhirat. Kan? Akhirat terkapai-kapai. Pahala tak banyak. Ya. Lepas tu orang nak mati. Dia minta tangguh kat malaikat nak buat apa, tuan-tuan? Orang nak mati sama. Dalam Quran Allah kata, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, tangguh kejap. Jangan cabut nyawa terus. Aku nak sedekah kejap. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab sedekah pahala besar. Amal yang perlu dibuat dengan cepat tangkas, pahala besar ialah sedekah. Sedekah mana ada penat, mana payah jalan. Kan, tuan-tuan? Sedekah tabung jalan kan, tuan-tuan? Kalau zaman dulu, tuan-tuan, susah nak sedekah kan? Duduk lautan, susah nak sedekah, sekarang sedang. Jadi insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sampai ujung. Ibadat yang seterusnya saya nak pesan diri saya dan tuan-tuan dalam bulan Ramadan ni, yang Nabi pesan dekat kita supaya berdampinglah dengan Al-Quran. Nabi kata, as-siyam wal-Quran syafi'ani yusyafi'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Nabi pesan kepada kita bahawa di akhirat besok yang akan support kita, bela kita di padang mahsyar, ialah puasa yang kita puasa dan Quran yang kita baca. Datang puasa, dia kata, ai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu min ta'amih wa syarabih wa syahawatih fasyafi'ni fihi. Ya Allah, dulu aku yang tak bagi dia makan, aku yang menghalang dia dari minum, dari ikut hawa nafsu dia. Ya Allah, bagilah can, aku nak bagi syafaat. Datang pula Quran yang kita baca. Yang baca Quran ni, yang baca wasiat tak masuk, tuan-tuan. Yang baca Quran. Datanglah Quran. Ay Rabbi mana'tu min naumih. Ya Allah, dulu aku yang menghalang dia dari tidur. Orang baca Quran, dia tak boleh tidur macam orang lain. Lepas daripada solat tarawih, tuan-tuan, orang lain balik, singgah kedai mamak, dia minum kejap, dia masuk balik, hatta darul Quran. Ya, dia tidur balik rumah. Balik rumah pun, orang lain masuk tidur terus, dia pegang Quran, baca. Pagi-pagi bangun awal, pegang Quran. Imam Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan, bulan Ramadan khatam 30 kali. Kalau dengar orang yang jarang baca Quran, dia kata impossible. Ustaz, biar betul Ustaz, impossible. Yalah, awak memang impossible. Awak 30 tahun sekali pun tak khatam. Imam Hafiz, ya, abang Hafiz, imam kita ni, tuan-tuan, dia nak jadi Hafiz, dia kena baca Quran selalu. Paling-paling 3 hari sekali khatam. Baru lancar, tuan-tuan. Kita ni 30 tahun sekali, tu pun khatam masa nak kahwin. Khatam, kan? Nak kahwin, tu pun khatam tipu-tipu je. Dia tak baca pun, main-main je lebih. Tok Bila yang baca. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, Quran yang kita baca ni, kalau lama kita baca, rasa lazat laju je. Orang hafiz-hafiz ni, tuan-tuan, paling kurang 4 kali dia khatam dalam bulan Ramadan. Paling kurang. Saya tengok ada video pakcik Saudi, pada orang tua Saudi ni, kan? Orang tanya dia buat apa bulan Ramadan? Dia kata, saya akan menghabiskan masa saya untuk Quran. Jadi, terlepas macam mana? Terlepas saya, alhamdulillah, tiap-tiap hari sekali khatam. Orang ni bukan Imam Syafi'i pun boleh buat. Kita memang mazhab Syafi'i, tapi tak pernah rasa nak ikut Imam Syafi'i buat Quran. Kan? Kita banyak masa habis kat mana? TV, sembang, tidur. Lagi berapa, tuan-tuan? WhatsApp dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, manfaatkan sisa-sisa hidup kita ini. Cari pahala, cari bekal. Sedekah banyak-banyak. Iftar buat, jangan lupa. Waqaf, tuan-tuan. Duduk i'tikaf dalam masjid. Dan teruskan beribadat. Buru Lailatul Qadar, insyaAllah. Sekian, aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.